Iran telah kembali mengebom kapal-kapal di Selat Hormuz dan krisis kini melibatkan secara langsung tentera laut Amerika Syarikat. Pada hari Isnin 4 Mei 2026, ketegangan meningkat selepas serangan baru terhadap kapal-kapal dagang dengan laporan mengenai bot laju yang dikaitkan dengan pengawal revolusi dan dakwaan Iran bahawa peluru berpandu telah dilancarkan ke atas sebuah kapal Amerika. Washington menafikan bahawa mana-mana kapal tentera laut Amerika Syarikat telah terkena, tetapi tindak balas Trump sudah pun bermula dengan projek kebebasan. Satu operasi untuk membuka semula laluan, menyiringi kapal kargo dan menunjukkan bahawa Tehran tidak akan membuat keputusan sendirian tentang siapa yang masuk dan keluar dari salah satu laluan paling penting di dunia. Perkara paling serius berlaku apabila agensi Iran, Fars, mendakwa bahawa sebuah kapal perang Amerika Syarikat telah terkena 2 peluru berpandu berhampiran pelabuhan Jas di pintu masuk selatan Selat Hormuz. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut standard credibility Nielsen Alves. Peningkatan ketegangan mula mendapat momentum pada hari Ahad 3 Mei apabila sekurang-kurangnya 2 kapal telah menjadi sasaran serangan di kawasan itu. Salah satu daripadanya, menurut maklumat maritim yang dikeluarkan hasil pemantauan pihak British, telah terkena peluru tidak dikenali pada jarak 78 batu nautika di utara Fujairah, Emiria Arab Bersatu. Anak kapal berada dalam keadaan selamat dan tiada laporan mengenai kesan alam sekitar, tetapi mesejnya jelas, Iran sedang menggunakan ketakutan di laut sebagai alat tekanan. Serangan lain berhampiran sirik di pesisir Iran melibatkan bot-bot kecil bersenjata terhadap sebuah kapal kargo. Tindakan seperti ini tidak perlu menenggelamkan kapal besar untuk memberi kesan. Cukup sekedar mengganggu laluan, menaikkan kos insurans, menakutkan syarikat pengangkutan dan menjadikan setiap pelayaran sebagai satu pertaruhan berbahaya. Pengawal revolusi sedar akan perkara ini. Sebab itu, mereka terus menggunakan bot laju, drone, peluru berpandu dan ancaman berterusan. Ini adalah perang gesekan di laut yang direka untuk melemahkan perdagangan global dan cuba memaksa Washington untuk berunding di bawah tekanan. Perkara paling serius berlaku apabila agensi Iran, Fars, mendakwa bahawa sebuah kapal perang Amerika Syarikat telah terkena 2 peluru berpandu berhampiran pelabuhan Jas di pintu masuk selatan Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Syarikat menafikan bahawa mana-mana kapal Amerika telah terkena. Tetapi kewujudan versi ini sendiri menunjukkan bagaimana Teheran cuba menjual imej kekuatan, walaupun Washington menempatkan kapal pemusnah, pesawat dan ribuan tentera di rantau itu. Tindak balas Amerika tidak datang hanya dengan kata-kata. Komando Pusat memaklumkan bahawa pasukannya mula menyokong projek kebebasan pada 4 Mei dengan misi untuk memulihkan kebebasan pelayaran komersial di Selat Hormuz. Operasi ini merangkumi kapal pemusnah peluru berpandu, lebih daripada 100 pesawat yang berpangkalan di darat dan laut, platform tanpa pemandu serta 15,000 anggota tentera. Laksamana Brad Cooper menyatakan bahawa sokongan terhadap misi ini adalah penting untuk keselamatan serantau dan juga ekonomi global. Pada hakikatnya, Trump sedang mengambil langkah keras. Dia meletakkan tentera laut Amerika di laluan tersebut, mengarahkan kapal dagang untuk melintasi dengan sokongan tentera dan memaksa Iran memilih sama ada untuk berundur atau menyerang secara langsung pasukan Amerika Syarikat. Jika Teheran menembak ke arah kapal kargo, ia akan kelihatan sebagai pihak yang agresif terhadap perdagangan antarabangsa. Jika mereka menembak ke arah kapal Amerika, ia membuka peluang untuk tindak balas yang jauh lebih berat. Itulah sebabnya, projek kebebasan bukan sekadar operasi pengiring, ia adalah ujian kuasa di lautan. Reuters melaporkan bahawa 2 kapal pemusnah peluru berpandu milik tentera laut Amerika Syarikat telah memasuki teluk untuk memecahkan sekatan Iran dan 2 kapal dagang yang berdaftar di bawah bendera Amerika telah melintasi Selat Hormuz. Ini menunjukkan bahawa Washington tidak hanya berniat untuk mengecam krisis itu. Mereka berniat untuk menghadapi krisis ini dengan kapal sebenar, pengiring sebenar dan kehadiran tentera yang jelas. Iran membalas dengan ancaman. Pihak berkuasa tentera Iran berkata bahawa kapal dagang dan kapal tangki minyak mesti menyelaras pergerakan mereka dengan pasukan Iran dan mereka memberi amaran bahawa pasukan asing, terutamanya Amerika, akan diserang jika cuba mendekati atau memasuki kawasan selat tanpa penyelarasan. Amaran ini menunjukkan cubaan Teheran untuk mengubah laluan antarabangsa menjadi kawasan yang dikawal oleh komando tenteranya sendiri. Masalah bagi Iran ialah Hormuz bukanlah laluan biasa.
Total Energies sebagai contoh memaklumkan pada akhir April bahawa mereka tidak akan menyambung semula sebahagian pengeluaran mereka di Timur Tengah selagi laluan di Hormuz belum stabil, dengan 9 kapal tangki minyak terperangkap di rantau itu. Laporan itu menunjukkan bahawa penghantaran melalui selat telah menurun daripada lebih 20 juta tong sehari sebelum krisis kepada kira-kira 3.8 juta tong sehari pada awal April. Perbezaan ini menunjukkan betapa besar kesan yang dikenakan oleh kawalan Iran terhadap peredaran minyak. Mengikut logik ini, projek kebebasan mempunyai dua matlamat yang jelas. Yang pertama ialah mengeluarkan kapal-kapal yang terperangkap dan memulihkan laluan perdagangan. Yang kedua ialah menekan Iran dari segi ekonomi dengan mengurangkan keupayaannya untuk menggunakan selat itu sebagai sumber ugutan. AP melaporkan bahawa Amerika Syarikat juga mengekalkan sekatan laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran sejak 13 April dan 49 kapal dagang telah diarahkan untuk berpatah balik menurut Komando Pusat. Strategi ini keras kerana ia menyasarkan jantung kewangan Teheran. Iran cuba mengimbangi kelemahan ketenteraannya dengan kawalan geografi. Oleh kerana tidak mampu berhadapan dengan tentera laut Amerika di laut terbuka secara setara, Iran bertaruh pada penggunaan periuk api, drone, bot laju dan serangan terpilih terhadap kapal-kapal yang terdedah. Ini taktik ugutan. Tetapi kini, dengan kehadiran kapal pemusnah Amerika di laluan tersebut, setiap ancaman dari Iran membawa resiko yang lebih besar kepada rejim itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahawa jenis konfrontasi seperti ini di Teluk Parsi boleh dengan cepat bertukar menjadi tindak balas yang menghancurkan. Pada tahun 1952, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser telah menasionalisasikan terusan Suez, satu laluan penting antara Eropah dan Asia. Keputusan itu mencetuskan reaksi daripada United Kingdom, Perancis dan Israel yang melancarkan tindakan ketenteraan terhadap Mesir, manakala Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi tekanan supaya mereka berundur. Kes ini menunjukkan bahawa mengawal satu laluan maritim bukan sekadar mengawal kapal-kapal. Ia bermakna memberi tekanan kepada kerajaan. Pada tahun 1932 di Laut Merah, serangan ke atas kapal-kapal dagang telah memaksa gabungan barat untuk memperkuat pengiring dan tindakan ketenteraan bagi melindungi laluan yang berkaitan dengan terusan Suez. Di Teluk Aden, lanun Somalia telah menyebabkan beberapa negara mengekalkan rondaan tetap untuk menghalang kumpulan bersenjata kecil daripada menguasai satu laluan global. Di Laut Cina Selatan, pemiliteran kawasan yang dipertikaikan mostrou como passagens marítimas boleh menjadi alat tekanan strategik. Dalam semua kes ini, pihak yang mengawal laluan cuba mengawal harga, ketakutan dan tingkah laku pihak lain. Sekarang di Hormuz, Iran cuba mengulangi logik ini pada skala yang lebih berbahaya. Perbezaannya ialah selat itu bukan sahaja mengangkut barangan biasa. Sebab itu, tentera laut Amerika Syarikat tidak hanya campur tangan untuk melindungi bendera Amerika sahaja. Mereka campur tangan untuk menghalang pengawal revolusi daripada menjadikan koridor antarabangsa sebagai alat ugutan. Kehadiran lebih daripada 100 pesawat kapal pemusnah dan platform tanpa pemandu menunjukkan bahawa Washington mahukan pemantauan berterusan. Perkara utama ialah Iran telah mengebom lebih banyak kapal, meningkatkan ketegangan terhadap kapal perang Amerika dan kini berdepan operasi ketenteraan yang teratur untuk memecahkan kawalannya ke atas Selat Hormuz. Krisis ini bermula dengan serangan ke atas kapal kargo, kemudian ancaman terhadap tentera laut, dan kini menjadi satu pertikaian yang lebih besar, siapa yang menguasai laluan itu. Pengawal revolusi atau tentera laut Amerika. Semakin kerap pengawal revolusi menyerang kapal, semakin banyak Trump mendapat alasan untuk meneruskan projek kebebasan dan mengubah tekanan terhadap Iran menjadi satu tindak balas langsung di laut. Saya Milson Alves News dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.